Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada semua sahabat penelitian bahasa Melayu daerah Kuala Selangor. Saya Cikgu Samsul Anwar bin Bujang dari Sekolah Kebangsaan Berjaya ingin berkongsi cara PDPR yang biasa saya gunakan dalam mengajar murid-murid khususnya di sekolah saya. Untuk hari ini saya ingin tunjukkan cara yang saya gunakan, iaitu melalui penggunaan perkongsian penggunaan video YouTube dan juga lembaran kerja secara interaktif. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak murid cikgu yang dikasihi sekalian? Cikgu harapkan pagi ini semuanya sihat, sentiasa berada di rumah, jaga diri baik-baik ya. Cikgu harapkan pagi ini kamu telah pun bersedia untuk bersama-sama cikgu untuk mempelajari bahasa Melayu pada hari ini. Untuk makluman semua anak murid, hari ini cikgu nak kamu semua buka buku teks halaman 121. Hari ini kita ingin belajar unit 21, iaitu indahnya budaya kita. Tajuk hari ini, permainan tradisional masyarakat kita. Sukatan pelajaran 35.2, iaitu mencatat maklumat daripada pelbagai sumber dalam bentuk grafik. Semoga dengan itu awak mendapat objektifnya pada hari ini, iaitu murid-murid dapat mencatat maklumat tentang permainan tradisional dari petikan permainan tradisional masyarakat kita dalam bentuk peta pokok. Kriteria kejayaan hari ini, yang satu, awak dapat membaca dan memahami petikan. Yang kedua, menyenarai isi penting. Dan yang ketiga, melengkapkan peta pokok. Jadi di sini cikgu kongsikan video berkaitan permainan tradisional masyarakat kita. Jadi cikgu harap awak semua akan mendengar dan menonton video itu dan fahamkan. Okey, saya akan kongsikan video tersebut dan diharapkan awak menikmatinya. Bagi meneruskan pelajaran, sila buka buku teks muka surat 121. Ini bersama-sama ya. Permainan tradisional masyarakat kita. Galah panjang ialah sejenis permainan tradisional masyarakat Melayu. Permainan ini juga dikenali sebagai toy dan cok. Dalam permainan ini ada dua pasukan, iaitu pasukan penyerang dan pasukan bertahan. Setiap pasukan terdiri daripada sekurang-kurangnya 5 orang pemain. Pemain pasukan penyerang dikira mati jika disentuh oleh pasukan bertahan. Kemenangan ditentukan berdasarkan jumlah pasukan penyerang yang berjaya melepasi ke semua garisan dan berjaya balik semula ke garisan permulaan. Yoyo Cina ialah sejenis permainan tradisional masyarakat Cina. Permainan ini berasal dari Cina dan wujud sejak zaman dinasti Ming, iaitu sekitar tahun 1386 hingga tahun 1644. Dalam permainan ini, pemain perlu menggunakan kedua-dua belah tangan untuk memutarkan yoyo. Yoyo diputar dengan lajunya dalam pelbagai aksi yang mengagumkan. Pemain perlu mengimbangi yoyo dengan menggunakan tali supaya tidak jatuh. Kabaddi ialah sejenis permainan tradisional masyarakat India. Permainan ini berasal dari India dan berusia ribuan tahun. Permainan ini dimainkan oleh dua pasukan. Setiap pasukan mempunyai 12 orang pemain, iaitu 7 orang pemain utama dan 5 orang pemain simpanan. Dalam permainan ini, satu pasukan akan bertindak sebagai penyerang, manakala pasukan yang lain bertindak sebagai pihak lawan. Pada akhir perlawanan, pasukan yang mengumpul mata tertinggi akan dikira sebagai pemenang. Baik, aktiviti yang akan kita lakukan pada hari ini ialah mencatat maklumat dalam bentuk grafik.
sebelum kita mencatat maklumat dalam bentuk grafik, marilah kita fahami dahulu petikan ini. Jadi maklumat penting dalam petikan tadi ialah yang pertama, ada 3 jenis permainan tradisional yang dimainkan oleh 3 kaum utama di Malaysia. Yang pertama, kaum Melayu, yang kedua, kaum Cina, dan yang ketiga, kaum India. 3 jenis permainan tersebut ialah kalah panjang, kabadi dan yoyo Cina. Dalam petikan, kita dapat mengenal pasti ciri-ciri permainan. Pertama, siapakah pemainnya? Berapa orangkah pemainnya? Yang kedua, bagaimana permainan itu dimainkan? Dan yang ketiga, bagaimana kemenangan ditentukan dalam permainan tersebut? Mari kita lihat semula petikan tadi. Ya, ini dia petikan permainan tradisional masyarakat kita. Galah panjang. Yang pertama, galah panjang dimainkan oleh masyarakat Melayu. Dikenali sebagai Toy dan Jo. Ada 2 pasukan, iaitu pasukan penyerang dan pasukan bertahan. Okey, ini yang pertama tadi. Okey, ini yang kedua. Setiap pasukan terdiri daripada sekurang-kurangnya 5 orang pemain. Itu bagaimana cara dia pemain, bagaimana pemain, siapakah yang bermain. Kemenangan ditentukan berdasarkan jumlah pasukan penyerang yang berjaya melepasi ke semua garisan dan berjaya balik semula ke garisan permulaan. Okey, ini cara bermain dan juga bagaimana kemenangan itu ditentukan. Baik, untuk yoyo Cina pula, yoyo Cina adalah permainan tradisional masyarakat Cina, yang berasal dari dinasti Ming, iaitu sekitar 1386 hingga tahun 1644. Pemain ini menggunakan kedua-dua belah tangan untuk memutarkan yoyo. Yoyo diputarkan dengan lajunya dalam pelbagai aksi yang mengagumkan. Pemain perlu mengimbangi yoyo dengan menggunakan tali supaya tidak jatuh. Boleh lihat dalam gambar. Kemudian yang ketiga, kabadi adalah permainan tradisional masyarakat India. Dimainkan oleh 2 pasukan. Setiap pasukan mempunyai 12 orang pemain, iaitu 7 orang pemain utama dan 5 orang pemain simpanan. Jadi bagaimanakah kemenangan dikira? Pasukan yang mengumpul mata tertinggi akan dikira sebagai pemenang. Jadi berdasarkan kepada isi-isi penting yang terdapat dalam petikan, murid-murid bolehlah menulis peta pokok tersebut. Tajuk seperti dalam petikan tadi. Apakah tajuk petikan? Kemudian ada 3 bangsa, sila tuliskan bangsa tersebut. Kemudian setiap bangsa itu apakah pemain yang mereka mainkan, dan ciri-ciri permainan ada 3 Baiklah murid-murid, sekarang cikgu kongsikan pada awak lembaran kerja secara interaktif. Nanti cikgu akan kongsikan linknya di dalam WhatsApp kelas. Bila awak buka link itu, awak akan dapati bentuk yang lembaran kerjanya seperti ini. Awak boleh rujuk juga buku teks muka surat 121. Kalau awak lihat, di situ ada peta pokok permainan tradisional masyarakat Malaysia, Melayu, Cina dan India. Okey, kemudian awak gunakan mouse ataupun awak tarik saja, ambil mana-mana item di sini, awak tarik dan masukkan dalam kotak yang awak rasakan sesuai. Contoh galah panjang, cikgu rasa mungkin cikgu nak letak di Melayu, bawah peta pokok Melayu. Jadi cikgu letakkan, tarik dan letakkan di sini. Begitu juga ciri-ciri yang lain. Contohnya
Cina. Katakan Cina ni permainan bangsa Melayu ke, Cina ke, atau India. Kalau awak rasa yo-yo permainan bangsa Cina, awak boleh tarik dan letakkan di sini. Okey, begitulah seterusnya. Kemudian apabila awak telah pun selesai menyiapkan peta pokok awak, saya nak awak tekan finish dan secara automatiknya lembaran kerja awak itu akan dihantar kepada saya secara bersama. Jadi cikgu harap awak semua akan menonton video tadi dan juga merujuk buku teks halaman 121, seterusnya menyiapkan lembaran kerja yang cikgu kongsikan nanti di dalam WhatsApp kelas. Jadi cikgu harap semoga awak berasa gembira dan awak rasa seronok untuk belajar bahasa Melayu pada hari ini. Semoga dengan perkongsian cikgu ini awak dapat menyiapkan kerja tepat pada masanya. Sehingga berjumpa lagi, cikgu harapkan awak sentiasa berada di rumah, jaga keselamatan diri, jaga kesihatan. Sekian saja untuk hari ini. Terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan, begitulah tadi perkongsian saya, bagaimana cara saya menggunakan YouTube dan juga lembaran kerja secara interaktif yang saya gunakan untuk pengajaran bahasa Melayu tahun 6 kepada murid-murid di kelas saya. Semoga perkongsian saya yang tidak seberapa ini mendapat sama-sama manfaatnya. Apa saja yang kekurangan itu saya minta maaf, kerana saya pun masih lagi belajar dalam tempoh PDPR ini, banyak benda-benda baru, jadi sama-sama belajar. Semoga perkongsian ini mendapat manfaat kepada semua. Sekian, terima kasih.